melainkan dengan bantuan Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya akan kembali. Nah, saya tak baca lah semua. Ustaz tak baca lah semua pasal-pasal tu, kita akan baca nanti. Gimana? Baik, masuk pada fasal yang pertama. Baik. Fasal yang pertama pada hakikat ilmu dan pengetahuan serta kelebihannya. Pernah mengaji tak lagi kita? Pernah mengaji? Tak mengaji, ni kali pertama mengaji lah. Ni kena dengar elok dan sungguh kena faham. Bila faham sungguh-sungguh elok, kamu akan dapat ambil manfaat. Bila besar nanti pun, kamu dah keluar pi lah pondok mana pun, kamu pi mengaji kat mana pun, kamu akan ingat adab-adab. Dan kamu akan beradab dalam kelas-kelas para ulama. Kamu duduk dalam kelas mana-mana syekh sekalipun, kamu akan beradab. Sebab apa? Sebab kamu dah pernah mengaji. Jadi kalau orang nak tegur kamu kena adab, payah sikit. Sebab apa? Sebab kamu dah pernah. Sebab tu kata syekh tadi, bukan ada ilmu saja, ramai sekali. Boleh tak? Kita bukan mengaji saja untuk kelas ni. 2 hari, 3 hari kita akan jumpa ni. Kita bukan hanya bertemu untuk dengar kitab semata-mata, tapi untuk kita beramal terus lepas ni. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas saya akan tegur kalau ada buat silap. Jadi jangan bawa. Sebab apa? Sebab tegur tadi untuk apa? Untuk pengajian kita dan untuk amalan kita bersama. Boleh faham? Rasulullah SAW telah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Artinya menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap lelaki yang muslim dan wanita yang muslimah. Di dalil kata mengaji ni wajib. Fardu apa dipanggil ni? Panggil fardu ain. Fardu ain maksudnya fardu li kulli ainin. Setiap orang kena mengaji. Maksudnya fardu kepada setiap ain orang tersebut. Maksudnya kepada zat orang tadi semua wajib mengaji. Tapi kalau kata kita dah mengaji tinggi-tinggi, mai ke ma'had Matin, ma'had Imam Nawawi, untuk apa? Untuk baca apa ni, tahfiz Quran, hafal Quran dan kemudian mengaji kita. Jadi fardu pada waktu itu. Maksudnya fardu kifayah sebab kita keluar daripada kampung kita sebagai seorang yang akan hafal Quran dan kemudian akan mengaji kitab-kitab agama. Jadi fardu kifayah di kampung kita. Kalau tak ada seorang pun yang keluar untuk main mengaji, dosa itu. Faham? Dan bila kita dah duduk di tempat ni, kita dah mengaji dah. Jadi fardu kifayah lagi kan untuk mengaji ilmu agama yang dalam-dalam. Dah, jadi fardu ain dah. Fardu ain kepada kalian untuk mengaji sungguh-sungguh ilmu agama. Boleh faham tak? Jadi kena faham sungguh satu-satu kitab. Sebab apa? Sebab kalau tak faham, nanti balik kita bila nak suruh orang, nak suruh mengajak balik, nanti kita kata, oh lupa dulu duk mengaji dah, aku terlupa. Okey apa? Okey, dulu tak tumpu sungguh-sungguh. Dan kata syekh tadi pada mula kita, kerana tak ikut jalan yang betul. Boleh faham tak? Ikut jalan yang betul, insya-Allah kamu akan dapat temu dia punya buah. Ketahuilah bahawa setiap lelaki muslim dan setiap wanita muslimah itu tidak dituntut mencari semua ilmu, tetapi dia hanya dituntut mencari ilmu semasa. Ilmu semasa ni apa dia? Ilmu semasa dia kata artinya tengok bawah, yang bersangkutan dengan keperluan semasanya dari sudut akidah, fiqh, akhlak dan juga sebagainya. Maksudnya yang dia perlukan. Bukan suruh semua mengaji semua teruk kita. Kita bukan macam ulama dulu. Ulama dulu dia alim dalam hadis, dia alim dalam tafsir, dia juga alim dalam bidang fizik, kimia. Kita boleh kenal. Boleh pilih sikitlah. Ada yang boleh lah tapi letih. Dia pening salah kan. Tapi kalau kata mengaji semua insya-Allah Taala kan bagi peluang. Ada seorang ulama nama dia Al-Imam Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari itu pengarang kitab tafsir. Nanti tengok tafsir Imam At-Tabari. Tafsir yang paling besar sekali dalam tafsir bil maksud, bagi tafsir Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini orang alim semua. Satu hari dia sampai di Mesir, dia jumpa dengan semua ulama, dan ulama semua iktiraf kata dia orang yang cukup alim. Satu hari ada seorang lelaki mai tanya soalan, kata. Tanya soalan apa? Soalan ilmu arud. Tahu arud? Ilmu syair tu. Nak baca macam mana syair. Dia punya wazan dia rojas ke ataupun dalam apa-apa saja dalam bab arud dan qafiyah. Kita pernah dengar kan kalau kita mengaji ilmu syair Arab. Baik. Jadi bila mana orang tu tanya, dia tak ada mengaji. Syekh dulu dia tak ada mengaji benar. Masa dia mengaji dulu, dia tak sempat nak ambil ilmu arud qafiyah. Hal lain semua dia pakai. Jadi dia nak jawab tak tahu malu. Tapi ada orang alim, dia kata hari ni tak boleh tanya orang ni kan. Sebab
Sebab hari ni aku letak boleh tanya penarik. Nak tanya penarik boleh tak? Fiqh boleh, tafsir boleh, hadis boleh. Semua boleh. Tak boleh. Nahu, sorabkan semua boleh. Tapi satu je, Aruf Kafir tak boleh tanya dia. Sebab dia tak tahu. Jadi dia kata, esok boleh main. Esok main tanya tak apa. Kawan tu pun tak apalah esok aku main. Dia balik. Elok dia balik, Syekh Al-Imam Mutabari terus panggil kawan dia. Suruh bawa kitab. Kitab apa? Kitab Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tunggu pada Imam Sibawi. Sibawi ni ulama besar dalam ilmu nahwu. Jadi panggil kawan dia untuk bawa kitab Khalil bin Ahmad. Pengarang asal, pengarang pertama kitab berkenaan dengan Aruf dan Kafir. Dia pengasas ilmu Aruf. Ambil kitab dia. Kemudian kata Imam Tabari, aku buka kitab Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Satu persatu aku buka, selai sampai waktu subuh. Aku tak tidur malam tu, buka kitab tu je. Baca satu-satu. Habis kitab tadi kata Imam Tabari, maka aku jadi orang yang paling alim dalam ilmu Aruf di Mesir pada ketika itu. Sehari je. Sehari saja baca terus alim esok. Kalau kita syok, kalau nak syok. Kan? Pakai nak kuasa ya, terus baca malam tu. Lepas tu duduk gelak kat kawan sebelah. Aku tak cerdik kan. Aku hebat kan? Baca selai-selai. Imam Syafi'i kalau baca kitab kena tutup sudah. Kalau dia buka dua-dua, masuk dua-dua. Betul tak? Lepas tu Allah Ta'ala tak bagi kat kita, betul? Bagi kat kita memang kufur nikmat itu lah. Malam nak pasal bawa baca kitab. Al-Imam Ahmad Ridha Khan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar. Syekh Ahmad Ridha Khan ni daripada India. Dia hafal Quran berapa lama? Diceritakan dia hafal Quran habis 30 juzuk dalam masa sebulan. Dia mula start hafal Quran, habis hafal Quran 30 juzuk dalam masa sebulan. Tak boleh buat apa. Maksudnya sehari sejuzuk hafal. Habis. Sehari sejuzuk. Esok tu hafal sejuzuk dia. 30 hari habis 30 juzuk. Kita boleh dapat gitu, lepas tu bila tidur. Mula letak pula aku tengok kan. Itu kata Allah Ta'ala bagi kepada orang lain yang tidak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu menghafal surah Maryam dalam sekali hidup. Kita hafal surah Maryam. Hafal surah Maryam. Cuba tengok surah Maryam ada berapa puluh ya, berapa ratus ya. Cuba tengok balik. Susah ke tidak surah Maryam kalau baca? Payah. Tidak. Kemudian dia hafal sekali duduk kan. Dia bangun tu dah hafal dia. Masa tu umur dia berapa? 10 tu. Baik, terus kita baca. Seperti nanti kita akan tengoklah macam mana nak bagi kuat ingatan apa semua. Saya boleh cerita lah, kita pun ingatan tak pun nak kuat mana. Nanti kita tengok belakang ni Syekh cerita berkenaan dengan cara-cara nak kuat ingatan. Baik. Seperti yang selalu diungkapkan, sebaik-baik ilmu itu mengetahui keperluan semasa dan sebaik-baik pekerjaan itu menunaikan keperluan semasa. Nampak tak? Maksudnya sebaik-baik ilmu untuk mengetahui keperluan semasa. Lepas tu kita kena mengaji sekarang ni apa yang kita perlukan. Orang sekarang perlukan agama diperlukan sampai akhir zaman. Kita kena mengaji agama, wajib yang dulu. Untuk keperluan kita. Macam mana kita nak sah semayang kalau tak erti bab hukum semayang je. Macam mana kita nak sah puasa kalau kita tak erti hukum puasa. Macam mana nak pergi haji dan umrah kalau tak pernah mengaji bab haji umrah. Betul tak? Takkan pergi terus pergi ke umrah tu, pergi sampai ke Mekah, lepas tu tengok Kaabah, nak pusing ikut mana? Orang lawan arah jam, dia duduk ikut arah jam. Seorang-seorang. Kan orang kalau Kaabah, pusing ikut ni, dia duduk pergi pusing ikut ni. Syok, seorang-seorang. Tengok. Kan? Dia kata ikut jam lah, aku syok. Orang semua pakai itu buat lain sikit. Orang semua lalu ikut doa daripada Hijri Ismail, dia pergi masuk tengah-tengah Hijri Ismail. Pasal nak buat macam shortcut ni kan. Kan ada ruang memang sikit, masuk ke tengah. Tak lawat nak tengok kan. Baik. Setiap orang Muslim perlulah mempelajari ilmu berdasarkan hal-hal semasa yang berlaku pada dirinya dalam bidang apa sekalipun. Maksudnya, contoh, dia sudah tentu perlu melaksanakan sembahyang, maka wajiblah ke atasnya mempelajari perkara-perkara yang akan berlaku kepadanya di dalam sembahyang. Dah wajib sembahyang, kena mengaji bab sembahyang. Sekadar mana? Sekadar yang akan membantunya menyempurnakan kefarduan sembahyang. Bukan kena mengaji dalam-dalam semua tu dah. Mengaji dulu yang perlu wajib untuk tahu sembahyang. Waktu bila masuk waktu. Sekarang senang lah. Lah ni senang tengok takwim tahu lah masuk waktu.
No? Tengok takvim tahu dah masuk waktu. Kalau kata zaman dulu, kan boleh gitu. Jam tak ada. Ya tak? Kalau kita masuk hutan, tengok jam tak ada. Dah lah jam tak ada. Beri lagi. Matahari pun tak pernah nampak. Macam mana kita nak tahu bulan? Tak mahu pernah mengaji. Kalau tak mengaji, macam mana kita nak tahu? Tak mahu semayang tu. Tak boleh. Semayang tetap kena buat walaupun dalam keadaan yang baik. Cuma hari ni kita mengaji, kita adab. Jadi kita cerita adab. Kita tak cerita buat hukum. Nak cerita hukum, baca kitab fiqh. No? Waktu semayang tu, kita baca kitab fiqh. Baik. Jadi faham, ni ada orang luar, ada orang luar bela kan? Luar kita boleh. Ada orang faham tak Ustaz bercakap? Faham tak? No tu bukan tidak. No tidak pula kan? No tu cantikkan kalimah. Baik. Artinya dia perlu mempelajari sehingga dia dapat mengetahui qadar yang perlu dilaksanakan olehnya untuk menyempurnakan fardu pada perkara-perkara yang fardu dalam sembahyang. Sekali kalau Ustaz lagi, boleh tak bodoh sikit you know? Ni ada orang bodoh sama tersedak. Bodoh pilih lah sikit-sikit. Boleh tak? Kalau letih sikit, kita berhenti bodoh sikit dalam 2-3 baik. Lepas tu kita sambung. Boleh tak? Ambil barakah bodoh. Ambil hadirkan apa ni? Nabi SAW sama Nabi. Jadi artinya dia perlu mempelajari sehingga dia dapat mengetahui qadar yang perlu dilaksanakan olehnya. Faham ni? Ada yang tak faham? Faham tak cakap dia tak faham? Ada seorang tok guru di Mekah. Nama dia Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar ni orang negara. Negara semua. Dia kalau anak murid ngaji dalam kelas dia tak bagi anak murid paling panggung kepala dia tak apa lah. Lagi yang bawa tunduk tidur lagi. Syekh Abdul Karim Banjar ni dia tak bagi orang panggung kepala. Pasal dia mengajar, semua kat kena tengok ke bawah. Semua kena tengok. Kata orang takut aja. Kalau kata orang angkat kepala dia, tutup kitab balik ke dia. Garam semua. Betul. Saya tahu sampai berdekat gitu. Tengok tak apa lah. Tapi jangan tak tengok lah. Jangan tengok saya tak tengok kitab. Tengok kitab mau. Lagi orang sampai buat 20 dah, apa 12. Baik. Betul. Jadi dia kata apa? Dia perlu belajar sehingga dia dapat mengetahui qadar yang perlu dilaksanakan olehnya untuk menyempurnakan fardu pada perkara-perkara yang fardu dalam sembahyang. Dan apakah qadar yang perlu dilaksanakan bagi menyempurnakan wajib pada perkara-perkara yang wajib dalam sembahyang. So dia kena tahu semua lah. Sebab apa ni? Sebab apa dia beza fardu dan wajib? Tadi dia kata kena tahu perkara-perkara yang fardu dalam sembahyang dan kena tahu perkara-perkara yang wajib dalam sembahyang. Ada dua kan? Ini sebab apa? Sebab tu saya kata Imam Zurnuji ini adalah mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah ada beza di antara fardu dan wajib. Dia ada beza tu. Saya tak mau terang panjang benda tu, cuma ada beza. Jadi kalau kita buka kitab fiqh Abu Hanifah, saya tak terang dekat sini, kita semua mazhab Syafi'i. Terang apa mazhab lain kan? Cuma nak cerita jangan salah faham. Bila baca kitab ni, oh maksudnya ada fardu dan ada wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, fardu dan wajib sama saja makna. Mazhab Maliki pun sama saja makna. Mazhab Ahmad Ibn Hanbal pun sama juga makna fardu dan wajib. Yang berbeza